cakap awal, cakap awal sebelum dia datang. Baik, yang dah ada masuk dulu, masuk dulu. Siapa yang dah ada tu masuk dulu. Lagi seminit dua lagi, pun nak pukul 8. Yang dah ada boleh masuk dulu. InsyaAllah satu malam dua wasiat. Kita ambil pengajaran je lah. Matan dia kita ayuh walat. Tapi ni Jawi. Jawi lama sikit lah. Alhamdulillah dia ada 25 nasihat. Jadi 2 sampai 13 13 hari lebih kurang atau 14. Kita akan satu malam dua nasihat, insyaAllah boleh selesai. Yang dah ada boleh masuk boleh tolong bantu-bantu sebar, insyaAllah kita cuba manfaatkan. Sebagaimana biasa waktu maghrib ke isyak ni kuliah maghrib kan. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in. Wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah setelah mana alhamdulillah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala pada 18 Mac sehingga 1 April baru-baru ni kita telah selesaikan khatam buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dengan kita mengambil satu malam dua wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, dan bermula 2 April malam ni InsyaAllah kita usahakan secara harian kita akan bacakan kitab Ayyuhal Walad, kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mengandungi 25 nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat keagamaan. InsyaAllah 2 April hingga 13 April ataupun 14 April insyaAllah. Satu malam kita akan bacakan dan mengambil pengajaran sebanyak 2 nasihat yang terkandung di dalam kitab ini insyaAllah. Kita akan tetapkan jam 8 malam, melainkan kalau di sana ada perubahan waktu. Mungkin kalau bertembung dengan pengumuman khas daripada kerajaan ataupun pimpinan-pimpinan kita, maka kita akan anjak kepada waktu selepas daripada siaran pengumuman tersebut itulah. Tapi setakat ni banyaknya tak bertembung. Kita akan kekal pada jam 8 malam insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, rakan-rakan mungkin di dalam kenalan media sosial,
Jadi ayuhal walad ni maksudnya wahai anakku yang disayangi. Ini Imam Ghazali memberikan nasihat sebagai seorang dari sudut uslub kebapaan kepada anak-anak, dari sudut gaya dia. Tapi bukanlah hanya kepada budak-budak kecil, tapi kepada semua umat Islam. Gaya dia tadi itu dan disampaikan secara berkasih sayang. Jadi kita akan tengok 25 wasiat ataupun nasihat tersebut yang insya-Allah cukup dekat dengan kehidupan kita, yang boleh kita amalkan insya-Allah. Jadi boleh sebarkan lagi link kepada grup-grup yang sedia ada dan juga kepada kenalan-kenalan yang lain insya-Allah. Baik, kita pergi terus kepada nasihat yang pertama, iaitulah waktu itu ialah kehidupan. Wahai anakku yang tercinta, yang disayangi, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabdaan baginda yang berbunyi, yang bermaksud, adakah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seseorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah, dan seandainya ada satu saat sahaja daripada umurnya yang telah digunakannya pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya, iaitu beribadah dan pengabdian diri kepada Allah, maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Dalam nasihat yang pertama ini, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita secara jelas waktu itu ialah kehidupan. Kerana kehidupan di dunia ini adalah berkisar 24 jam sehari dan juga tahun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal bagi seseorang tersebut. Dan tempoh umur tersebut itulah waktu dia untuk nak beramal, melaksanakan sebanyak-banyaknya kebajikan dan memperbaiki segala perkara-perkara kekurangan. Bahkan kita boleh tengok dalam ayat yang ke-9 surah Al-Munafiqun bagaimana penyesalan yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10. Apabila pada ayat yang ke-9 Allah Taala memperingatkan jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak. Pada ayat yang ke-10 surah Al-Munafiqun, dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan penyesalan seseorang yang memohon dilewatkan seketika akal, laula akhartani ila ajalin qarib. Diminta untuk dilewatkan seketika ajal, bukan banyak, seketika sahaja, maka apa lantas penyesalan orang tersebut yang lalai dengan harta benda? Fa asaddaqa, maka aku akan memberikan sedekah, aku akan memberikan infak. Wa akum minas solihin, kerana aku termasuk dan nescaya akan masuk dalam kalangan orang soleh. Yang di sini menunjukkan satu penyesalan terhadap waktu di dunia dia tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Dari sudut, kalau pada gambaran yang diceritakan adalah pada ibadah harta, sedekah, dilalaikan dengan harta. Yang kedua, di sini menunjukkan penyesalan sehingga minta kepada Allah sedikit masa untuk nak beramal ibadah kerana kehidupan yang sebelum ini dibiarkan begitu saja. Sebab itu, waktu itu adalah kehidupan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang hamba itu dan melalaikan akan waktunya, maka itu adalah tanda Allah berpaling kepada dia. Nak tahu kehidupan kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, maka kita lihat bagaimana waktu kita diisi dengan perkara yang berfaedah ataupun perkara yang sia-sia.
Sekiranya waktu kita itu dapat diisi dengan perkara yang berfaedah, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala memelihara kehidupan kita. Namun sekiranya jika waktu kita itu berlalu dengan perkara yang tak elok dan tak berfaedah, nescaya Allah Taala berpaling daripada kita. Maksud berpaling ni, Allah Taala tidak beri barakah, tidak memberi rahmatnya kepada kita. Yang mana apabila waktunya itu digunakan bukan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sama sekali apabila melakukan maksiat kepada Allah. Sebab itu sifat orang mukmin yang berjaya, selepas Allah Taala sebut sifat yang pertama, khusyuk di dalam solat, Allah Taala sebut sifatnya adalah berpaling daripada perkara yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Baik. Dan disebutkan juga apabila telah mencapai umur 40 tahun dan ke atas, namun kebaikannya itu masih lagi belum dapat melebihi kejahatan atau kekurangan dia yang diamalkan, maka layaklah dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bawah 40 tahun mudah lagi untuk dibentuk, kalau atas 40 tahun bukan tak boleh berubah. Tapi kalau dah kebiasaan puluhan tahun demikian dalam maksiat, maka selepas 40 tahun agak susah nak berubah. Semua dengan izin Allah, atas kehendak dan kekuasaan Allah. Tapi peringatan, kerana apa disebut umur 40 tahun, dan pada kita pun umur 40 tahun ini adalah umur yang sudah melepasi had pemuda. Dah jadi orang yang melepasi usia yang pemuda, bermaksud yang sudah tua. Kerana bila 40 tahun ke atas, dia payah lagi nak ditegur. Kerana dia sudah berasa sudah lama hidup dan sudah berusia yang lebih lanjut daripada orang lain. Yang keduanya, kerana apa disebut selepas umur 40 tahun? Kerana sudah puluhan tahun menjadi tabiat. Susah nak mengubah tabiat, melainkan terpaksa berusaha keras. Jadi ini antara yang disebutkan. Bukan bermaksud 40 tahun dan ke atas langsung tak boleh berubah, tapi susah sedikit kerana pada awal era dakwah Nabi SAW pun di Mekah banyak kalangan orang-orang yang lebih berusia daripada Nabi yang menentang Nabi. Kerana apa? Kerana merasai dia lebih lama daripada Nabi. Begitulah juga kita boleh lihat bagaimana Iblis laknatullah yang takabur kerana dia hidup lebih lama daripada Adam, kejadian dia lebih awal daripada Adam, bahkan dirasakan asal kejadian dia itu lebih mulia daripada Adam kerana diciptakan daripada api berbanding Adam daripada tanah. Jadi nasihat yang pertama oleh Al-Imam Al-Ghazali ini adalah berkenaan dengan masa, supaya kita tidak mensia-siakan masa dan kita mempergunakan masa kita itu dalam keadaan yang penuh kebaikan dan memperoleh faedah yang banyak. Dan dalam kita menguruskan masa ni, ada beberapa perkara yang perlu dijaga. Yang pertama sekali adalah kita yang perlu merancang masa. Jangan kita menunggu. Kerana kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafsuka illam tashghalha bitta'ah syaghalatska bil batil. Jiwa kamu, jika kamu tidak sibukkan ia dengan ketaatan, jiwa kamu tersebut yang akan sibukkan kamu dengan kebatilan. Sebab itu pesanan daripada almarhum Datuk Dr. Harudin, lapangkan masa untuk baca Quran, jangan tunggu waktu lapang untuk baca Quran. Kita yang kena susun. Yang keduanya adalah kita jangan suka bertangguh kepada sesuatu urusan yang boleh disempurnakan dalam keadaan kadar yang segera. Kerana dia akan memberikan bebanan tugas yang bertimbun-timbun dan akhir sekali menyempitkan waktu yang ada pada ketika itu. Sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Bila kamu berada pada sebelah petang, jangan kamu tangguh-tangguh urusan.
yang boleh disegerakan sehinggalah pada keesokan hari. Jikalau kamu berada pada sebelah pagi, jangan kamu tangguhkan sehingga ke sebelah petang. Gunakan waktu kamu masih sihat untuk persiapan dikala kamu nanti waktu sakit. Gunakan waktu dikala kamu hidup, supaya menjadi bekalan dikala waktu kamu telah mati. Dan ini di antara asas-asas dalam kita panggil menguruskan masa tadi itu yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setiap orang diberikan oleh Allah tempoh waktu yang tertentu atas kebijaksanaan Allah dan kekuasaannya bagi setiap individu tersebut. Maka bukan persoalan dia berapa banyak yang diberikan, tapi bagaimana kita menguruskan masa. Ada para ulama yang usianya singkat. Contoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sekalipun. Tak sampai 50 tahun usia dia, tapi pahala dia berpanjangan. Ada kalangan ulama yang umurnya panjang. Begitu juga dengan para sahabat, ada yang usianya panjang. Contoh Abu Ayyub Al-Ansari sampai umur 9 tahun, 90 tahun. Anas bin Malik 90 tahun. Dan Uthman bin Affan sekitar 88 tahun. Lebih kurang. Ada yang sahabat yang usianya lebih awal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia bukan berapa banyak atau panjang usia hidup, tapi yang paling penting amalan kita dalam nak memastikan usia pahala yang berpanjangan. Sekalipun kita sudah tidak hidup, tapi pahala tadi masih berterusan sehinggalah ratusan tahun. Dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya, yakni mati. Baik. Jadi kita masuk kepada nasihat yang kedua, yang mana Al-Imam Al-Ghazali dalam nasihat yang kedua ini memberikan fokus kepada bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Disebutkan, wahai anakku yang tercinta, wahai anakku yang disayangi, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja, benar. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Memanglah nak nasihat ni mudah, semua orang boleh nasihat, bercakap. Tapi nak buat tu yang payah tu, nak terima orang nasihat tu payah. Tak kisahlah siapa saja yang sedang bercakap ni pun sama. Kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi setiap yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu je. Poin dia tadi tu kenapa jadi payah nak terima nasihat? Kerana kita menurut nafsu. Sedangkan nasihat tadi itu atas kebenaran. Wa tawasau bil haqqi. Jadi nak turut kebenaran ni kena tarbiyah nafsu dulu. Dan nafsu ni pula ni dia kena setuju dengan kebenaran, baru dia rasa mudah. Sebab itu kita boleh buat urusan dunia. Contoh, kita berjalan lama. Kerana apa? Nafsu kita suka berjalan. Maka jalan lama pun tak ada masalah. Tapi kalau kita duduk seketika baca Quran, rasa berat. Baru 3 ayat dah 5 kali menguap. Kerana apa? Nafsu tak berapa setuju untuk nak baca Quran ketika itu. Kan? Jadi kena tarbiyah nafsu tadi tu supaya dia turut kepada kebenaran. Barulah dia jadi mudah, kalau tak jadi payah. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Maksudnya mencari ilmu supaya mendapat suatu gelaran rasmi. Dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan dirinya. Dan menghimpunkan kesenangan dalam dunia, kerana orang yang seperti itu selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu yang dipelajarinya itu. Jadi kesilapan kepada manusia apabila menuntut ilmu untuk meraih gelaran, untuk nak menonjolkan kehebatan diri dan juga nak mendapat habuan dunia semata-mata. Maka ini niat yang salah. Sedangkan ilmu tadi itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang memperhambakan diri kita dan kehidupan keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Kalau hanya boleh bercakap pada lisan tapi semakin jauh daripada Allah, maka jelas ilmu tadi itu menjadi asbab istidraj.
Dia mendapat kesenangan dunia, mendapat kenikmatan dunia, tapi dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ilmu yang disebutkan tadi itu adalah untuk beramal. Orang alim ni asasnya al-alimu huwa man amila bi'ilmihi. Orang yang alim tu adalah orang yang beramal dengan ilmu dia tadi. Beramal dengan ilmu ni paling asas sekali. Kerana kalau orang yang hanya bercakap tetapi perbuatan dia menyanggahi dengan apa yang dia bercakap dan ilmu yang diperolehi, maka ini adalah suatu kebinasaan. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga menempelak akan sikap ahli kitab kalangan Yahudi dan Nasrani. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mengikut kebenaran tersebut. Dia menyuruh orang buat baik tapi dia sendiri melakukan perkara yang tak elok. Jadi ini antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala templak kepada ahli kitab tersebut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Tak, adakah kamu hanya menyuruh manusia yang lain membuat kebaikan, sedangkan kamu lupa diri kamu untuk buat kebaikan, padahal kamu yang membaca kitab tersebut, kamu lebih tahu. Kamu tak fikir ke? Jadi ilmu tadi itu bukan nak pergi lihat kepada orang lain, tapi untuk lebih kepada diri sendiri, nak beramal, kemudian kita menyebarkan ajak kepada orang lain turut serta. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan iktikad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Yang dimasukkan ahli falsafah ini boleh diartikan dengan orang yang mempunyai pemahaman sekular di zaman sekarang. Jadi ahli falsafah di situ bukan bermaksud belajar ilmu falsafah tu tak boleh, tapi ahli falsafah gelagat pada awal-awal terdahulu, mereka hanya bincang sampai pening kepala tapi tak beramal dan tak beriman kepada Allah. Sembang kencang, bak kata sekarang, sembang kencang tapi hasil habuk pun tiada. Sedangkan kita tidak. Sebab itu antara hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran secara beransur-ansur. Kerana apa? Kerana senang untuk mudah dihafal dan terus dipraktikkan. Mempermudahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran tersebut apabila disampaikan oleh Nabi SAW, kemudian terus praktik terhadap satu ayat yang turun tersebut. Bukan hanya hafal, tapi praktiknya tidak. Ini adalah satu kesilapan dalam kefahaman ilmu tadi. Subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Ini hanya sembang kencang tapi langsung tak dapat nak beramal. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian ia tidak beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya itu, nanti pada hari kiamat ia akan disoal dengan soalan yang lebih berat lagi daripada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Artinya, orang yang paling berat atau pedih siksaannya pada hari kiamat nanti ialah seorang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmu dia. Dia mengetahui tapi dia tak beramal. Maka ini antara soalan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dan memang antara 4 perkara yang disebutkan dalam hadis yang lain menceritakan yang 4 perkara akan dipersoalkan oleh Allah. Yang pertama, harta dia dari mana perolehi dan kepada apa diagihkan, dibelanjakan. Yang keduanya, waktu sihat dia, waktu muda dia, ke mana dia gunakan. Yang ketiga, ilmu dia, apa yang dimanfaatkan. Yang keempat, tubuh badan dia, waktu sihat dia, apa yang digunakan. Maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang orang yang semakin belajar tapi semakin jauh daripada agama Allah, maka disebut dalam satu matan, kata-kata Imam Matan Zubat, apa manusia yang berilmu tapi tak beramal, mu'azzabun, diazab terlebih awal daripada mereka yang orang jahil menyembah berhala. Kerana apa? Kerana dia tahu tapi dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu tadi. Maka yang pertama, kenapa dia azab yang pedih dan berat? Yang pertama, dia buat maksiat, buat perkara yang
tak elok. Yang kedua, dia tidak beramanah dengan ilmu dia tadi. Bermaksud dia ada dua kesalahan dia tadi. Dan diriwayatkan daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, bahawa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur selepas kematian beliau. Selepas kematian Junaid Al-Baghdadi ni, ada orang bermimpi jumpa dia. Junaid Al-Baghdadi ni di antara yang disebutkan sebagai wali-wali, para wali. Hebat dia ni. Di antara para wali yang diiktiraf oleh umat Islam dan juga para ulama. Lalu orang ini bertanya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dengan katanya, apa khabar kamu wahai Abul Qasim? Ni kunyah kepada Junaid Al-Baghdadi. Abul Qasim. Kunyah ni gelaran kepada seseorang atas nama anak dia. Biasa anak yang sulung. Jadi dia ada anak sulung nama Qasim, disebut Abul Qasim. Bapa kepada Qasim. Begitu juga Nabi SAW. Kunyah Nabi dipanggil ya Abul Qasim. Bapa kepada Qasim. Kerana Nabi ada anak nama Qasim. Lalu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga telah hilang ilmu yang batin. Dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Jadi maksudnya apa? Bukan ilmu tu langsung tak bermanfaat, tapi hasil daripada ilmu adalah amalan. Amalan tu yang akan kita bawa bekalan untuk hari akhirat kelak. Sebab itu waktu dah mati kelak, kita tak ada dah diberikan peluang nak berdebat dengan malaikat munkar dan nakir yang penyoal alam barzah di alam kubur tanya. Kita tak ada dah nak berdebat keluarkan dalil hadis, tak ada dah. Yang akan menjadi jawapan ataupun benteng kepada kita amalan-amalan soleh. Tak, kalau amalan-amalan soleh itu tak dibuat waktu kat di dunia ni, maksudnya ilmu tadi tu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Maka sebab itu disebutkan telah hilang segala ilmu yang zahir dan juga ilmu yang batin. Di dunia ni mungkin kita bahas ilmu sampai terawang-awang orang. Konon-kononnya makrifat dia tinggi sampai pening kepala orang. Ni pun masalah juga bab ilmu ni. Jadi dalam bab ilmu orang suka. Macam sekarang lah, alhamdulillah, bincang bab ilmu ni baik, tak ada masalah. Masuk pula bab COVID, macam-macam bahagian fiqh kita bincang. Solat Jumaat yang digugurkan, maka dipanggil rukhsah isqat, keringanan dalam mengugurkan dalam para petugas, para doktor. Dan pula ada pula perbahasan jamak solat dalam keadaan kerana memakai pakaian keselamatan diri tadi tu, tempoh 12 jam. Bagaimana lagi dari sudut kita panggil macam-macam lah perbahasan fiqah dia. Kan? Tak boleh semayang berjemaah di Masjid Surau. Bagaimanakah tuntutan fardu kifayah ke atas sebuah daerah tadi tu. Sebab itu adanya arahan kena ada jemaah yang kecil yang tetap bertugas. Iaitulah imam bila siap yang bertugas. Itu sahaja 3 ya. Yang lain tu tak perlu hadir. Berbincang pula kaedah fiqah. Apa namanya, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih, menolak kemudaratan itu adalah terlebih utama dikehadapankan berbanding dengan membawa maslahat. Jadi di dunia ni kita banyak berbahas ilmu, kan? Tetapi apa yang lebih penting adalah hasil daripada ilmu tadi itu kita beramal di dunia ini dengan kesempatan apa yang ada, maka itulah yang akan menjadi bekalan. Sebab itu dikata oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tadi itu adalah yang hanya tinggal yang bermanfaat adalah rakaat yang sempat kami lakukan tengah malam. Maksudnya amal daripada ilmu tadi. Sama ada ibadah malamnya ke, ibadah-ibadah yang lain ke. Yang pasti ibadah yang bersifat wajib mesti dipelihara. Di samping memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat yang lain yang boleh dan terus diusahakan tersebut. Maka ini kesempatan dia. Jadi bagaimana nak menerima nasihat adalah nasihat yang membawa kita kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak menerima nasihat disebutkan tadi adalah kita mesti memastikan nafsu kita ni kena setuju kepada perkara-perkara syariat. Kerana kalau nafsu yang tak setuju kepada perkara syariat, maka dia akan jadi payah, dia akan jadi susah nak terima nasihat untuk nak berubah. Dan dalam
kita nak merubah tadi itu, di antaranya adalah ilmu. Maka ilmu tadi kena pastikan niat yang bersih. Jangan untuk habuan dunia, jangan untuk mendapat kepentingan duniawi semata-mata, tapi yang lebih utama ilmu tadi itu diamalkan untuk persiapan dan bekalan kita di akhirat. Dan diterangkan kepada kita azab yang dikenakan kepada mereka yang tidak beramal, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Serta cerita hikayat kisah mimpi seseorang yang bertemu dengan waliullah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan dalam mimpi ni bagaimana kita nak berinteraksi dengan mimpi. Pernah ada satu masa kuliah maghrib, almarhum Datuk Dr. Harudin ditanyakan soalan berkenaan dengan mimpi. Maka almarhum Datuk Dr. Harudin kata apa? Nak pastikan sesuatu mimpi itu adakah mainan syaitan ataupun boleh diambil pengajaran, lihat kepada intipati mimpi tersebut. Kalau mimpi itu datang seseorang atau satu lembaga yang mengajarkan kepada kita akan ilmu, akan sesuatu yang baharu, yang direka-reka daripada syariat Islam yang asal. Contoh, dia datang kepada kita, dia sebut kita ni insan terpilih dalam nak membawa perubahan kepada dunia. Maka dia kata hakikatnya solat fardu ni adalah 5 waktu, bukan adalah 6 waktu sebenarnya, bukan 5. Dia beritahu macam tu pada kita. Dia kata ada yang ke-6. Yang ke-6 ni telah disembunyikan oleh generasi awal. Kerana apa? Kerana kesibukan mereka dalam berpolitik. Sebab itu yang sampai berperang. Perang Siffin, Perang Jamal dan seumpamanya. Akhir sekali pesanan Nabi waktu yang ke-6 ni diabaikan dan disembunyikan. Konon-konon gitu. Jadi dia pun kata, maka zaman sekarang ni kamulah insan pilihan untuk nak mengembalikan kegemilangan Islam dengan adanya solat fardu yang ke-6. Kalau macam tu sah-sah bercanggah dengan syariat, maka itu adalah mainan syaitan yang wajib kita minta berlindung daripadanya. Tapi kalau datang seseorang atau satu lembaga, tak kisahlah dia menyerupai siapa sahaja, mungkin kaum kerabat kita dah meninggal ataupun kenalan kita yang kita kenal, dia hanya memperingatkan kita kepada pengamalan Islam untuk diperhebatkan dan dipertingkatkan lagi. Contoh, kata jangan lupa semayang duha, kerana semayang duha ni bagus, murah rezeki. Jangan lupa banyak baca Quran, amalkan baca Quran, kerana baca Quran ni penerang kepada kehidupan. Dia cerita benda yang memang dah sedia maklum, benda tu dalam syariat. Pesanan dia tidak mereka-reka benda yang baru, dan pesanan dia tidak ada perkara yang canggah dengan syariat. Maka itu boleh ambil pengajaran daripada mimpi tersebut sebagai satu nasihat untuk kita perbaiki akan kehidupan kita. Maka begitulah dalam mimpi seseorang yang jumpa Junaid Al-Baghdadi ni, daripada intipati apa yang ditanya, tak ada satu yang bercanggah dengan syariat, dan tidak ada satu perkara baharu yang direka-reka yang terkeluar daripada syariat. Apa yang nak ditekankan adalah ilmu itu sewaktu di dunia ini, dia punya tuntutan adalah untuk nak kita beramal. Tidak hanya sekadar berbahas, kita sekadar berteori, tapi adalah untuk kita nak meresapi dalam kehidupan kita supaya kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beramal soleh dan taat kepada perintah saja. Jadi ini dua nasihat yang sempat kita baca pada malam ni daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nasihat pertama tentang waktu itu kehidupan. Nasihat kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. InsyaAllah pada malam-malam seterusnya kita akan bacakan lagi dua nasihat sehingga selesai kitab ni Ayyuhal Walad. Ni tulisan Jawi. Kalau siapa yang nak cari terjemahan cetakan baru, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang nak praktis kemahiran dia dalam baca tulisan Jawi, bolehlah testing, takut nanti terbelit lidah ke apa. Tapi cari yang cetakan baru, dia punya tata bahasa atau ejaan Jawinya lebih barulah, sesuai dengan zaman sekarang ni. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi pada esok malam. Jangan lupa temu janji setiap malam pukul 8 malam bersempena dengan tempoh perintah kawalan pergerakan. Sebab sememangnya memang waktu maghrib, memang waktu kuliah, tapi tak dapat nak ke masjid berkuliah, kita kuliah secara online dalam talian. Jadi insyaAllah, Syazwan Hamzah, jangan lupa share banyak-banyak dan minta semua untuk subscribe YouTube Zuhali Saiman untuk manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir.